Saya kebetulan saya nak test saya punya mikrofon sistem baru. Jadi saya gunakan ni Boya. Tak nampak kot. Boya Magic. Bukan Boya Magic. Ni Boya Mini 2. Dia baru keluar je, tak sampai sebulan. Boya Mini 2. Sebelum ni Boya ni. Kecil je sistem dia. Dia ada transmitter satu, receiver satu dan dua transmitter. Ni tak nampak ni. Dua transmitter. Transmitter ni satu ada sini, satu saya dah pakai dekat tengkuk lah. Dua transmitter. Kecil sangat ni. Saiz dia tu. Besar, oil filter. Yamaha kecil ke. Sebelum ni saya gunakan sistem ni. Ni Rode. Rode ni memang professional series lah. Memang tersangat mahal dan memang terlalu bagus. Cuma Rode saya ni dah lebih pada 7 tahun, dah 8 tahun kot. Jadi sistem dia ni besar. Satu transmitter, satu receiver. Lepas tu dia ada bagi kabel. Jadi bila kita nak gunakan dekat handphone, kita kena mount dia dekat bracket, kita kena pakai kabel, kena pakai adapter untuk pergi ke handphone. Harga dia pun yalah saya cakap tadi dekat RM700. Dua je. Tapi ini 8 tahun dahulu lah. Lepas tu dia akan revise dan tapi dia akan bagi dua transmitter, satu receiver dan masih mahal. Tapi ini sound memang terlalu bagus. Saya gunakan Boya ni. Bila saya tengok review Boya ni dah semakin baik. Saya pernah guna Boya sebelum ni. Tapi dah lama. Boya yang saya guna tu pun dah dekat 10 tahun lah, 8 tahun, 9 tahun sebelum saya gunakan Rode. Jadi masa tu teknologi dia tak berapa canggih ya. Sekarang Boya dah improve a lot. Dan saya guna Mini 2 ni saya baru dapat dalam seminggu. Dan saya akan gunakan ni dengan transmitter ni. Ni dengan transmitter ni, transmitter. Okey. Cik je. Transmitter dia tahan 6 jam. Dan untuk sekali pakai dia ada dua transmitter. Jadi untuk satu orang kalau kita pakai kita boleh gunakan 12 jam dengan transmitter saja, tidak charging. Kalau kita letakkan dalam dengan charging case ni, kita boleh guna total 32 jam. Jadi kalau dekat saya ride pergi mana-mana, Thailand ke mana, saya boleh bawa ni kecil je dan saya boleh cucuk di action cam saya direct dan saya boleh cucuk pada handphone direct. Selamat pagi YouTube. Apa khabar? Hari ni saya nak buat sikit kerja untuk FZ150 saya ni. Ni depan ni ada few jobs. Ni crash bar. Tak tahulah kita boleh panggil dia crash bar ke tak, tapi lebih kepada kosmetik sajalah. Crash bar kiri kanan, kerana saya mungkin nak mount botol air ke apa-apa ke. Hari Jumaat depan ni 21 November saya nak ke Thailand, Betong, Hat Yai, Krabi, bawa orang lah. Jadi kalau kita bawa orang ni kadang-kadang ada kekangan sikit kerana masa dan punctuality. Kita tak boleh cancel anytime kan. Jadi hari ni apa yang saya nak buat, saya nak pasang crash bar. Mungkin fitting dia tu memang suka sikit lah, pasal selalunya crash bar yang ya ini Marhain punya harga pun lebih kurang tak sampai RM60. Jadi kita tak expect lah high quality fitment kan. Adalah bahagian-bahagian yang tak fit. Lagi satu ni, ini dah lama saya beli ni, dah 2 minggu kot saya dapat. Untuk apa ni, brake disc. Bukan brake disc, untuk brake caliper depan. Dan saya juga nak tukar minyak hitam dengan filter untuk ride minggu depan. Ini saya punya assistant ni memang mengganggu sajalah. Tuling biasa je lah. 8mm, 10mm. Dan crash bar ni kalau kita tengok, dia pasang di sini. Okey. Dan dia pakai skru yang depan tu.
Yang ni kan. Lepas tu lagi satu skru, dia gunakan skru ni. Skru untuk chain punya sprocket depan ni. Jadi kita kena buka ni. Dan dia ada recess tu, ni panggil recess kan. Jadi bila ada recess, kita kena modify sikit. Jadi saya terpaksa gunakan spacer ni. Saya kena pakai 3 spacer ni bagi dia timbul, kerana mounting tu di bahagian luar. Bila dia timbul, skru ni dah tak boleh pakai. Jadi kita akan gunakan skru yang panjang sikit untuk pastikan. Jadi saya gunakan skru ni lah. Skru ni sama, thread dia sama, tapi kepala dia 10 mm. Kita akan gunakan ni. Bahagian depan ni sekarang skru Phillips ni saya tukar lah. Saya akan tukar ke skru yang 10 mm yang ni. Jenis ni. Thread dia sama, saya pakai nut lah. Bila kita pasang, saya rasa ni terlampau hampir. Tapi tak berbahaya sangat lah. Kerana ada crash bar ni, dia ada pelapik. Kita tengok kan, dia ada pelapik ni. Bahagian sini ada pelapik. Jadi plastik, jadi tak ada masalah sangat lah. Okey, belah sana, belah kanan sama juga. Mounting dia dekat skru depan yang atas ni, tapi yang belah sana. Dan bawah dia akan ambil salah satu skru cover set, skru sebelah clutch ni lah. Sama juga. Yang sana saya nak kena tengok dulu sama ada saya perlu ganti skru ke tidak, kerana dia mungkin tak ada recess. Nanti kita akan tunjuk ke sana. Kita buat belah sini dulu. Saya punya assistant ni mengganggu saya. Jadi kita akan buka ni. Ni skru ni kita kena tukar lah. Tak boleh pakai. Skru ni kita kena tukar pasal ni pendek. Jadi sayang kita kena simpan lah. Kerana nanti bila kita restore to original, kita skru ni perlu. Tu kita kena tahu lah. Saya nak tahu letak kat mana. Dan satu lagi skru sini kena buka. Yang ni saya pakai 10 mm punya nut. Okay. Selalunya tak berapa ketat, pasal ni cover set je. Okay. Nut 10 mm. Dan saya rasa saya akan tukar lah ni. Saya akan tukar dengan nut and bolt lah. Bukan pakai skru macam ni ya. Okey. Kita pakai ni skru, kita pakai ni skru ni. Jadi ni skru, kalau saya tengok boleh nampak kat video ni, skru Yamaha skru ni. Ni kena tukar lah. Jadi kita pasang crash bar ni. Ni pun saya tak ketat lagi ni. Saya tak ketat lagi. Okey, tak ketat lagi. Saya buka je lah dulu, nanti mudah kita tengok. Okey. Ni semua ni saya rasa bukannya kuat sangat. Sekadar untuk gantung lampu boleh lah dengan botol air. Sini. Ini. Yang ni mungkin kita kena adjust sikit, bengkok-bengkok sikit. Kerana biasalah Marhain punya barang. Kucing ni dia dah habis saya punya barang-barang, dia kacau. Jadi spacer saya akan pasang 3. Spacer ni saya akan gunakan 3 spacer. Dan skru yang lebih panjang untuk sini. Dan 3 spacer. Kalau tak taruh spacer, kalau skru yang tak boleh, pasal dia akan masuk ke dalam tu. Jadi tak boleh, mesti kena pakai spacer lah. Saya pakai 3 spacer, satu spacer ni pun dekat 3 mm. Jadi 9 mm lah total saya tambah. Ni bila nak pasang ni, tahulah bukannya fit exact kan. Skru ni dia boleh pakai 10 mm, boleh pakai screwdriver. Jadi kucing ni tak ada kerja lain kan. Apalah, biarlah dia. Okey. Tak macam tu. Sekarang yang belah sana tu saya tengok dia akan ketat ke sana. Tak apalah, nanti dia akan tarik sikit mounting tu. Kalau boleh guna skru yang ni. Ini skru yang daripada cover set ni. Bukan cover set, skru daripada chain guard tu. Pakai skru ni bagus. Pasal nanti kita tahulah skru ni ada di belah ganda hadapan.
Jadi kalau kita nak cabut balik nanti kita pasang, kita ada skru ni. Tak adalah kita hilangkan skru tu. Jadi seboleh-boleh saya nak cuba gunakan skru yang ni lah. Kalau boleh masuk, saya akan gunakan skru ni. Jadi senang. Jadi tak ada nak simpan, boleh simpan beberapa tahun hilang. Jadi dia macam ni, kita pakai skru. Kita gunakan skru yang di sini kepada atas. Minta-mintanya bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta tak ada masalah lah. Okey. Boleh masuk tapi tak tahu sama ada sampai ke tidak. Yang tengok berapa banyak thread dia terkeluar. Kalau thread tu keluar sikit sangat, tak berapa bagus lah kalau thread tu keluar sikit sangat. Jadi dia memang susah sikit ni. Pasal kita nak masukkan tangan, susah. Jadi mana 10 mm. Dah pakai 10 mm ni kita kena adjust lah cangkuk. Takut tak cukup ni. Tak cukup thread keluar. Biasalah bila dia jatuh sini, jatuh sana. Ini skru dia jatuh ke mana dah. Okey. Dah ada dalam ni. Susah sikit lah nak masuk ni. Ada beberapa cara lah. Sama ada saya nak masukkan skru ke belakang. Tu pun boleh. Masukkan skru ke belakang. Lepas tu saya akan masukkan ke belakang, nut di belah depan. Macam ni. Jadi nut dia ke belakang. Ni pun boleh. Dan kita ikatlah nut di sini. Jadi ini mudah sikit lah pasal kalau kita nut taruh belah sana, kita nanti kadang-kadang tak nampak kan nut tu kan. Okey. Sip. Ni 10 mm. 10 mm kalau macam ni elok kita pakai soket. Deep soket. Ni normal soket pendek. Ni deep soket panjang. Kadang-kadang deep soket ni boleh buka spark plug. Jadi kita ikatkan, tengoklah. Yang belah dalam tu dah berpusing. Jadi yang belah dalam tu pakai 8 mm. Tu ni 8 mm untuk dalam ni. Tu yang kadang-kadang leceh sikit lah bila kita buat modification modi. Memang leceh sikit. Jadi bila dah sampai sini, kita pastikan kita ada semua tooling untuk buka cover set. Ini cover set ni dah tak apa cantik nak tukar ataupun taruh gam lah. Velcro, taruh velcro boleh. Tak payah ketat sangat lah. Walaupun dia panggil ni crash bar tapi bukan untuk crash lah. Jadi ini dah masuk. Jadi bawah punya skru kita ketatkan 10 mm juga. Jadi bawah skru kita ketatkan lah. Saya punya span ni pun dah ketatkan. Okey. Okey, bila nak buka cover rantai sprocket depan ni, kita kena buka lah ni. Dia extra job lah. Okey, jom kita pergi di other side. Kita tengok di other side kita pakai yang ini. Mungkin di other side tu mudah sikit lah. Right, kita dah sampai belah kanan. Belah kanan kita akan menggunakan ni, skru ni juga satu, dan satu lagi skru sini. Betul ke ataupun yang ini? Tengoklah. Jadi kita akan letakkan sini dan sini. Kita akan gunakan skru ni. Jadi skru ni kita buka dan harap-harap saya tak nak tukar apa-apalah. Skru ni pasal ni skru panjang, susah kita nak cari ganti. Okey, mari kita buka dan tukar.
setakat taruh satu washer je tu okey lagi lah. Tapi kalau nak tukar terus skru panjang ni, saya tak berapa minat lah. Ni skru belah clutch. Okey, tengok. Ni skru clutch, saya tengok banyak mana dia ada. Kita masukkan. Okey, dia ada lebih daripada 1,5 inci lah. Selalunya memang 10 mm dia akan lebih. Jadi yang ni ketebalan dia paling tebal pun 2 mm, jadi kita tolak sikit lah. Kalau nak cantik kita taruh washer. Tapi washer yang kita taruh tu tak boleh tebal sangat. Nanti saya nak cari washer yang tak berapa tebal. Tapi sebelum tu baik saya buka yang belah sini. Yang sini saya pakai slip nut je. Slip nut. Jadi bila pakai slip nut tu tak susah sangat lah. Okey. Ni semua skru ni depan ni saya pakai standard Yamaha cover set skru. Tapi kalau skru ni terpendek, saya terpaksa tukar dengan 10 mm. Saya akan cuba dulu guna skru Yamaha standard, tapi kalau tak boleh saya akan gunakan skru lain. Ya. Sebaik-baiknya kita gunakan skru standard. Tapi kalau tak boleh saya gunakan skru lain lah, panjang sikit. Jadi kita tengoklah macam mana. Yang belakang ni saya guna standard, cuma saya akan taruh satu washer. Bila kita taruh satu washer, dia akan tebal sikit. Jadi daripada 10 mm kita tolak, kita ada ikatan hanya lebih kurang 7 mm. Ini kita masuklah dalam ni. Kalau terlindung minta maaf lah, tapi ni yang terbaik kita boleh buat. Okey. Saya rasa okey lah. Pasal ini clutch cover ni ada banyak skru, dan setakat satu skru je tak ada masalah. Bahayanya kalau kita guna cover crash bar ni, nama je crash bar, bukan crash bar. Kalau kita gunakan benda-benda macam ni, kita takut kalau kita jatuh kuat, dia akan merosakkan benda yang untuk diprotect. Dia jatuhkan, rosakkan. Jadi tengok. Okey, belah kiri ni mudah sikit lagi lah. Kita gunakan simple sistem je. Tak payah canggih-canggih sangat lah. Ada ni dalam ni saya pakai slip nut. Ada bagi dia gigit sikit. Tolak. Kalau kita tolak kuat, slip nut tu tercabut, nanti susah. Okey. Kita tak boleh kerana dia punya skru ni, yang standard Yamaha skru ni pendek. Jadi bila pendek kita terpaksa tekan kuat untuk dia gigit, dan kalau gitu tak berapa cantik lah. So yang ni pun saya akan tukar. Saya gunakan skru ni lah, 10 mm ni. Dan gunakan skru ni. Skru ni panjang, jadi kita tak payah tekan teruk-teruk. Dia terus dapat masuk dan pegang kepada slip nut. Itu penting kalau kita nak gunakan skru tu, kita terpaksa tekan, tolak, bagi dia tangkap. Seboleh-bolehnya kita jangan gunalah. Kerana nanti menyusahkan kita je nanti. Kita tukar je skru tu. Ni pasal ni skru Yamaha standard. Bila skru Yamaha standard tu saya tak risau sangat. Saya ada banyak. Tapi kalau skru-skru enjin ni saya risau lah. Saya tak nak skru enjin ni kita hilangkan. Boleh dapat tapi merenyahkan kita sendiri lah. Jadi kita ikat ni. Ni pun tak payah ketat sangat pasal dia, yang ni pakai slip nut je. Dia pakai slip nut, kita ketat kan. Okey. Okey. Right. Okey, yang ketat-ketat sangat ni bukan tayar. Jadi yang ni bawah ni nombor 8 kita ketatkan. Okey. Lepas tu kita akan taruh dia punya crossbar. Ni pun jangan ketat sangatlah. Pasal nanti takut rosak benda tu. Jadi dia pegang macam ni. Hanya sekadar untuk letak jajan-jajan ataupun
apa yang kita panggil yalah jajan-jajan lah. Jadi mari tengok yang ni pakai screwdriver. Jadi dia ada bagi 2 slider. Slider ni pun apa nak kata, slider, nama je slider. Dia ada bar tengah dan dia ada belah sini dan dua, satu di bawah ni, satu ni di atas. Jadi yang mudah kita pasang yang atas dululah, pasal yang atas ni tak ada link dekat mana-mana. Yalah, screwdriver besar ni, nombor 2 punya screwdriver. Nombor 2 ke nombor 3 Philip. Ni kita kena screw lah. Skru dia pun tak berapa cantik dari segi masuk. Boleh lah untuk harga RM60 kan. Kalau nak beli yang cantik belilah yang RM300 ke apa. Ini ni lupa saya cakap. Elok kita taruh Loctite ataupun thread locker. Buka balik. Elok saya pakai thread locker kerana ni nanti takkan bergetar. Kalau dia ikut nombor ni selalunya nombor Loctite. Loctite 243 yang biru. Ni yang biru. Dia standard lah, dia ada cap. Cabut cap, lepas tu ni ada dia punya valve dia, tarik ke atas. Dan kita titik lah sikit thread locker ni, warna biru ni. Okay. Dia orang kata tak nak bagi thread locker ni keras dekat tu, kita jangan touch thread locker ni dengan, tunggu dia turun balik, lepas tu kita tekan cap ni bawah. Okay. So thread locker ada jual yang kecil lagi daripada jual. Itu besar tu pasal murah saya beli lah. Ini kita pasang thread locker ni. Jadi bila kita pasang ni tak adalah kita perlu skru terlampau ketat. Okey, ni dia cross member dia. Dia ada lubang skru dan dia untuk letakkan ni. Ni pun ada satu lagi. Jadi elok saya letak je lah belah kanan dulu. Skru dia ada. Ini pun elok taruh thread locker, tapi ni saya tak galakkan sangat lah pakai thread locker. Boleh nak pakai, cuma bila kita nak buka nanti tu takut susah. Jadi saya cuba taruh sebelah dulu. Pasal sebelah ni dia akan masuk, dia pergi ke seberang sana. Standard lah ni, mesti ada yang tak berapa ngam, sengit, bengkok. Jadi bila tu saya nak akan buat daripada belah sana kejap. Tengok. Okey. Kita dah buat daripada belah sini, dah adjust sikit-sikit. Kita masukkan daripada belah sana pula. Masuk daripada belah sini. Mari kita tengok. Dia dah adjust. Pasal dia biasalah. Sepatutnya saya tak usah ketatkan lagi skru 2 ni. Tapi saya dah ketatkan. Okey. Dan ini dia fit. Maknanya dia kepit ya. Kiri kanan. Skru yang dia bagi ni pun tak berapa panjang. Boleh lah, kalau dapat panjang lagi bagus. Kita masukkan. Ini semua barang-barang marhain ni kena dia punya ni tak berapa cantik. Okey. Dia punya thread tu lari. Boleh lah masuk, tapi tak berapa cantik. Okey. Okey. Nanti saya akan ketatkan. Yang ni dah ketatkan. Okey, mari kita tengok installation belah sini dulu sebelum saya nak
bawakan kamera ke belah sana lah. Installation belah kanan, kita gunakan clutch punya skru yang satu ni. Saya taruh washer nipis, skru ni saya tak payah ganti. Belah atas ni saya gunakan cover set skru, tapi saya tukar Yamaha standard skru ni kepada skru yang nombor 10 panjang sikit. Skru atas ni ini. Okey, ni satu. Nanti saya nak kemaskan lah, saya ketatkan lah betul-betul. Mari kita pergi belah sana, kita tengok belah sana balik. Ini installation belah kiri. Saya nak taruh frame slider ni. Yang bawah ni kita dah pasang dah. Cuma mungkin saya nak ketatkan sikit. Ni semua dah okey, tapi nanti kejap lagi saya akan check. Macam saya cakap lah, yang sini ni terlampau hampir dengan water hose. Tapi dia tak penyetkan water hose. Dan ada pelapik getah plastik, jadi ada maaf sikit lah. Cuma bila kita ride tu, kita tengok-tengok lah. Takut kalau dia terhentak ni, dia akan hentakkan kepada water pump punya outlet ni. Itu satu benda yang kita kena ambil kira lah. Kalau dapat benda ni dibengkokkan, naikkan ke atas lagi cantik lah. Ataupun kalau skrunya okey, saya akan drillkan satu lubang lagi, naikkan dia ke atas. Nanti kita tengoklah macam mana. Pasal bila dia kena water pump tu, kita takut benda ni yang merosakkan water pump nanti. Itu benda-benda tu lah kita kena ambil kira lah bila kita pasang crash guard. Kita kata orang, harapkan pegar makan padi kan. Jadi kena jaga-jagalah bila kita buatkan installation apa-apa ni. Apa pun saya akan monitor all the time lah. Jadi sama juga macam belah kanan tadi, belah kiri pun kita akan pasang ni. Crash bar dia ada 10mm je lebih kurang skru. Yang kita taruh lah, Loctite biasalah. Ni thread lock. Kita gunakan thread lock untuk pastikan skru ni cantik. Jadi as usual lah, pasang thread lock. Tak payah banyak thread lock ni, taruh sikit je dah lah. Tunggu dia turun. Dia dah turun balik, baru kita tutup. Jadi ni dah tak pakai, kita tutup lah untuk simpan. Kita macam ni. Ni mudah je. Dalam mudah pun, cuma kalau dia tak fit betul-betul, dia akan jadi susah. Okey. Jadi sekarang di sini kita dah ketatkan dah. Ketatkan betul-betul. Kalau nak buka crash bar ni, ini kita tak payah buka. Kita hanya perlu buka yang ini. Kerana dia melentang bawah exhaust. Jadi kalau yang ini kita dapat buka sebelah pun cukup lah, kita boleh tarik keluar. Dia melentang antara exhaust dengan engine case. Okey, selesai sudah installation. Mari kita tengok dari dekat. Okey, selesai sudah installation. Ni belah kanan, belah kiri. Dan belah kanan kita dah tengok tadi installation, skru semua saya dah ketatkan. Kebimbangan saya satu ini je lah kat sini. Minor adjustment je require kat sini. Saya taruhkan spacer untuk bagikan keluar skru tu dalam, tak kena benda ni. Dan skru saya terpaksa tukar lain lah. Pasal skru kita memerlukan skru yang lebih panjang. Skru yang kita gunakan dalam 10mm tambahan. Jadi kalau kita punya skru asal tu katalah 15, kita tambahkan lagi 10. Jadi maknanya 25. Tapi kena check lah. Kira skru tu kalau kita bawa pergi kedai skru, kita boleh pergi bawa skru tu, kita cakap tambah lagi 10mm. Akan dia bagi skru yang sama dan lebih panjang 10mm. Selalunya skru tu dalam RM1. RM1 je kalau pergi kedai skru kan. Jangan pergi kedai motor. Satu, dia orang tak tahu. Dua, dia orang charge mahal. Okey YouTube,
Ni saja untuk FZ150 ni untuk hari ni. Yang lain-lain skru brake caliper dengan EO tu tak payah cerita lah. Dan saya nak letak botol air punya mounting. Okey, ni belah kanan pun dah selesai. Nanti saya tidy up dan check ada skru yang loose tak ketat, saya ketatkan. Okey, bye bye.